jauh dari pelabuhan Calais di utara Perancis, seanggaran 5 atau 6,000 pelarian dari negara-negara yang dilanda perang seperti Syria, Afghanistan, Sudan dan Eritrea telah menjadikan kawasan yang kini terkenal sebagai The Jungle sebagai tempat persinggahan, sementara menunggu ditempatkan di negara lain. Mereka telah lari beribu batu dari penindasan dan kekejaman. Ada yang berjalan kaki, belayar, ada yang maut. Ramai menghadapi pelbagai cabaran demi usaha untuk mengubah nasib mereka dan keluarga mereka. The Jungle ini juga telah menjadi tempat tinggal pasangan suami isteri warga Malaysia Jamalulail Ismail dan Sofini Harun sejak Oktober lalu. Selepas membaca tentang keadaan pelarian-pelarian ini, pasangan yang tinggal di Seaham, sebuah bandar di pesisiran pantai timur laut England bersama anak-anak mereka telah terpanggil untuk berbuat sesuatu. Hasil derma kawan-kawan telah membolehkan mereka membeli 16 biji dapur gas pada mulanya. Penghuni The Jungle berupaya makan makanan panas. Kemudian didirikan sebuah bangsa kecil di mana dengan bantuan sukarelawan menyediakan makanan untuk beribu-ribu pelarian. Apa yang mulanya sebagai usaha jangka pendek berpanjangan dan 9 bulan kemudian pasangan ini masih di The Jungle di Kitchen in Calais. Saya sangat-sangat tak boleh nak tinggalkan tempat ni tanpa saya rasa saya dah buat sesuatu yang lebih sikit lah. Maknanya sebab dalam ni ada ramai kan dan ramai yang kita kata dapat makanan bersama sekali, ada yang kadang tak sempat. Jadi kalau dia dapat dapur tu adalah satu benda yang sangat dapat bantu. Kita dapat satu karavan dan saya mula untuk register nama orang baru datang. Dan kita bagi dia breakfast dan daripada situ saya start buat breakfast. Kemudian ada orang datang bagi makanan, jadi saya start kan kadang-kadang kita tengok orang ni lapar kan, kita tak boleh nak lari. Jamalulail, seorang jurutera, sanggup meninggalkan kerjanya buat masa ini untuk berkhidmat dan mendapat pengalaman yang banyak memberi kesedaran dan keinsafan. Usaha murni mereka ini amat dihargai oleh pelarian yang mereka bantu. Kekadang walaupun sekadar sudi mendengar kisah keperitan mereka atau memberi nasihat dan panduan. Yang memang kita dengar, memang kita walaupun kehidupan kita tak senang, susah, tapi bila kita bandingkan dengan kehidupan mereka ni, jauh lebih susah daripada kita. Yang depan mata mereka ni tenggelam, yang kena rompak tengah jalan. Jadi macam-macam peristiwa yang mereka lalu ni. Dan memang kita rasa kita syukur banyak dengan keadaan apa yang kita ada. Memang kami pun ada tanggungjawab kami sendiri. Tapi bila kita tengok dia penderitaan yang mereka alami ni jauh dari apa yang kita rasai. The Jungle dan Kitchen in Calais telah banyak berubah wajah, telah banyak membantu mereka yang memerlukan dan secara tidak langsung telah banyak menggalakkan semangat sukarelawan di kalangan anak-anak muda dari tanah air. Selamat pagi Malaysia. Usaha kalau sekecil ataupun seringkas mana sekalipun bila digamblingkan tenaga boleh memberikan satu impak yang begitu membanggakan. Sangat terharu kita saksikan antara usaha yang dilakukan oleh warga Malaysia kita sendiri, dan pagi ini dapat kita luangkan masa juga bersama mereka untuk mengetahui apa antara usaha yang telah pun dilakukan. Bagi anda yang pertama kali mendengarkan Kitchen in Calais, itu antara sedikit preview ataupun sedikit gambaran tentang pengorbanan dan juga sumbangan mereka dan apa yang boleh kita sebagai rakyat Malaysia hidup dalam kemewahan. Kita juga boleh membantu
sebanyak mungkin untuk meringankan beban mereka yang berdalam keadaan yang sangat mencabar sekali. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Jamilul Ismail yang merupakan pengasas Kitchen in Kale, juga isterinya di studio pagi ini Puan Sofini Harun, juga pengasas Kitchen in Kale. Sementara kita menyaksikan video tadi, sebenarnya banyak cerita-cerita belakang tabir yang kita tidak tahu bagaimana cabaran dalam usaha untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Usaha Encik Jamilul dan juga Puan Sofini juga menerima cabaran dari masa ke semasa. Kitchen in Kale ini telah diasaskan sejak bila, Encik Jamilul? Kita mula daripada 17 September tahun lepas. Dan apa yang membawa Encik Jamilul ke Kale? Memang base di sana ataupun mendapat tahu tentang keadaan di sana? Rasanya awal September, rata-rata orang telah tengok satu berita di front page news di UK terutamanya. Gambar satu orang budak berumur 3 tahun yang terdampar di pantai, Alan Kurdi. Sebenarnya pelarian ini, pergerakan manusia yang meninggalkan negara bergerak di Eropah ni dah lama dah beberapa tahun. Tetapi gambar ni betul-betul menarik simpati masyarakat dunia. Dan sebab itulah kami dan isteri saya sendiri, dia kata kita kena tengok apa yang perlu kita buat. Camp yang paling dekat dengan rumah kami adalah di Kale, lebih dikenali sebagai Kale Jungle. Jadi kami book tiket untuk 3 hari untuk pergi 3 hari nak tengok keadaan betul ke apa yang orang kata ni. Tapi bila kita sampai 3 hari, hari yang ketiga, ketika kita nak balik, satu orang budak perempuan umur 12 tahun yang baru saja sampai, dia berasal daripada Syria. Dia tanya mana boleh dia duduk di dalam kawasan camp tu. Jadi isteri saya kata dia ni budak umur 12 tahun, jadi kita kena tolong dia. Kita cari kemah untuk dia, sleeping bag, jaket. Kami pun terlepas feri. Hari yang berikut pun sama. Sebab setiap hari dalam sekitar 40 hingga 100 orang datang ke camp Kale Jungle ini. Daripada situlah kami terus, jadi kami sebahagian daripada warga negara, warga camp pelarian Kale Jungle. Sebanyak mana termampu Encik Jamilul dan Puan Sofini. Puan Sofini juga mengalirkan air mata bila lihat balik visual tadi, pengalaman tadi, sempena Hari Pelarian Sedunia, Puan Sofini. Apa yang penonton tidak tahu tentang situasi belakang tabir, keadaan kehidupan mereka sebenar bila mereka singgah di Kitchen in Kale untuk mendapatkan bantuan makanan? Memang saya sebelum kita pergi kan, memang saya rasa macam orang lain. Kita cuma tengok semua ni di dalam berita saja. Dan memang saya rasa apa yang ada dalam fikiran dan hati ni memang berubah 100%. Bila kita actually ada dekat situ, walaupun kita bukan berada di tempat yang terjadi sebenarnya. Macam kita tengok dekat TV kan, memang nampak macam teruk, kita ada rasa belas kasihan. Tetapi sangat berbeza apabila kita sebenarnya berada di kalangan mereka ni. Sebab dia macam kita dengar first story kan, face to face, macam mana benda ni sebenarnya berlaku. Bukan yang kita tengok dekat kaca TV dalam surat khabar, tetapi memang orang ni sebenarnya wujud. Dan mereka ni orang manusia yang hidup dalam, kita kata macam di Syria, Damaskus, satu city yang sangat besar macam Kuala Lumpur. Tapi bila terjadinya benda-benda macam ni yang tak dapat nak elak, mereka kehilangan bukan saja rumah, keluarga dan sebagainya. Jadi memang kita kata dia merubah macam mana kita tengok situasi apa itu pelarian yang sebenarnya. Bagaimana keadaan mereka ni sebenarnya. Dan bukanlah satu yang kita kata macam movie yang kita tengok, tetapi ini adalah realiti. Dan setiap dari pada kita sebenarnya berkemampuan. Tak kira daripada segi wang ringgit, daripada segi masa atau tenaga, sedikit sahaja dapat merubah. Walaupun kita kata satu meal untuk satu orang, tetapi kita kata boleh
memberi satu kesan yang sangat besar pada satu orang yang lapar dan dalam keadaan yang tertekan dan sebagainya. Makanan ni keperluan asas Encik Jamaludin Puan Sofini. Kalau tak makan satu hari tu, alayangkan yang puasa pagi sampai ke petang pun terasa betapa siksanya. Ini kan pula mereka yang tidak dapat makan langsung. Bagi kadang-kadang di Malaysia ni kita dengarkan cerita tentang pembaziran makanan, makanan terlebih, makanan begitu banyak terbuang dan sebagainya, dan dalam satu spektrum lain kita saksikan bagaimana makanan itu satu yang dicari-cari. Bagaimana proses mendapatkan bantuan ataupun sumbangan untuk membolehkan Kitchen in Kaleh memberikan sebanyak mungkin kepada pelarian-pelarian ni, Cik Jamalulan? Sekarang ni kita lebih kepada kita promote melalui Facebook page Kitchen in Kaleh. Kita tak ada buat marketing. Kita tengok badan-badan charity lain dia buat proper marketing. Tapi kita lebih kepada banyak orang bila nampak apa yang kita buat, mereka percaya. Contoh macam 3 minggu lepas satu charity body daripada UK donate dekat dapur kami sebanyak 6,000 kilogram basmati, 20,000 botol air mineral, 2,000 kilogram korma. Dan alhamdulillah daripada September sampai sekarang kita memang tak putus-putus dapat sumbangan makanan daripada satu dunia. Dan begitu juga cash. Malaysia antara orang yang banyak bagi derma dekat kita Kitchen in Kaleh ni. Untuk logistik ataupun lokasi kamp itu sendiri, saya difahamkan yang di selatan telah pun dialihkan ke tempat lain. Adakah itu satu yang dijangka atau bagaimana reaksi Encik Jamaludin ketika itu? Camp Kitchen in Kaleh ni agak unik berbanding dengan kamp pelarian kamp yang lain dalam dunia. Salah satu sebab dia local authority tidak mengiktiraf mereka ini sebagai pelarian sehingga menerusi proses-proses yang tertentu. Jadi bila local authority tak iktiraf, jadi badan-badan besar seperti Persatuan Bulan Sabit Merah ataupun apa-apa charity body yang besar dalam dunia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Sebab dia tidak diiktiraf. Jadi yang masuk ni masuk secara tidak sah, tidak menerusi proses yang kita ikut bureaucratic funds sebagai individu-individu. Dan memang kalau sebahagian bila kadar hari ini sudah berapa orang kan selepas Second World War, kalau mengikut statistik ini adalah jumlah yang paling ramainya manusia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau kita bergerak daripada highway daripada Calais ke Dunkirk di France tu, kita nampak macam mana orang boleh berjalan macam berduyun-duyun. Ini macam satu benda yang pelik yang tak pernah berlaku sebelum ni. Tapi itu untuk survival mereka sebenarnya. Jadi ada sebahagian daripada orang tempatan tak berapa suka. Jadi bagi satu orang politik dia kena balance. Dia nak cuba memenangi hati tempatan. Jadi dia nak tunjukkan juga sebahagian dari camp ni asal dia panjang dia 1 kilometer, lebar dia 0.5 kilometer. Tapi sekarang separuh daripada camp ini telah diroboh, dimusnahkan. Tetapi ke mana mereka nak pergi? Mereka akan pergi ke satu tempat yang bersebelah tu. Jadi sekarang tempat dapur kami ni dalam 1 bulan ini meningkat 4 kali ganda orang di sekeliling dapur kami. Bagi mereka yang ingin menjadi sukarelawan untuk Kitchen in Kaleh, bagaimana? Mereka boleh hubungi di Facebook page Kitchen in Kaleh dan boleh juga email ke kitcheninkaleh@gmail.com. Dan nanti kita boleh berbincang dan kita akan masukkan ke dalam slot yang berpatutan. Dan dari segi persediaan, apakah ada sebarang kriteria untuk para sukarelawan mereka? Sukarelawan nanti ada memerlukan pengalaman menjadi volunteer ataupun bagaimana? Tak juga. Buat masa sekarang ni kebanyakan volunteer yang kita ambil mostly Malaysian lah. Tidak pun punya pengalaman sebagai sukarelawan, tetapi sangat penting untuk mempunyai hati yang kental lah. Dan semangat yang kuat lah. Sebab bekerja kat kitchen ni memang kita kata paling kurang memang 10 hingga 12 jam satu hari. Kalau tak pandai masak pun boleh belajar. Kalau tak pandai boleh masak mendengar, pun tak ada masalah. Boleh dengar panduan daripada coach-coach yang ada. Baik, terima kasih Encik Jamaludin, terima kasih Puan Sofini, tahniah atas satu usaha yang sangat murni. Kita harapkan juga dapat memanggil ramai lagi pihak untuk tampil, bukan saja jadi sukarelawan, malah untuk berikan sumbangan barangkali laman Facebooknya adalah Kitchen in Kaleh. Dan boleh mengetahui apa antara kriteria ataupun cara anda boleh membantu
Dan khasnya dalam bulan Ramadan mulia ini ramai yang ingin menggandakan pahala mereka. Jadi boleh terus ke laman Facebook mereka untuk mengetahui cara anda boleh membantu. Selamat